Untuk nak menenangkan hati guys, kita minum dulu tea life ni sebab isu panas hari ni. So, untuk melegakan, Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang belum lagi subscribe, korang boleh tekan subscribe button kat bawah ni dulu. And kalau korang dah subscribe, thank you so much. Okay guys, so dalam video ni adalah Nisa punya pendapat sebagai seorang yang pernah bergelar pelajar. Dan Nisa pun pernah menghadapi cabaran dalam belajar masa online class, masa COVID ni. And dalam video ni juga, Nisa bukanlah menyebelahi mana-mana pihak ataupun menyalahkan mana-mana pihak, dua-dua tak. Tapi benda ni pun dah berlaku dah. So kalau kita nak salahkan lebih-lebih pun benda dah jadi. And dalam masa yang sama, Nisa still lagi menghormati prof tersebut. And Nisa still juga nak bagi tahu dekat korang Nisa punya opinion dalam hal ni apa semua. And then bagi Nisa, kita ni sebagai seorang manusia, kita memang tak lari daripada buat kesilapan, buat dosa. Tak kisahlah lecturer ke, doktor ke, ataupun Nisa sendiri dekat depan korang ni, kita memang ada buat dosa setiap hari. Tak kisahlah sesiapa sahaja, asalkan nama kita manusia, kita memang tak boleh lari daripada kesilapan, daripada dosa. Kita memang setiap hari akan buat benda tu. Point yang Nisa nak bagi tahu dekat sini adalah Nisa tidak menidakkan yang ilmu dan juga pelajaran tu memang sangat-sangat penting. Tak kisahlah kita nak jadi apa. Kita nak jadi businessman, businesswoman, kita nak buat business, jadi entrepreneur. Ataupun kita nak buat video YouTube, kita nak jadi engineer, nak jadi doktor, apa-apa sekalipun bidang yang kita nak buat, memang kita memerlukan ilmu. Tapi dekat sini Nisa nak bagi tahu yang tak semua orang dilahirkan dalam keluarga yang orang kata senang dan bernasib baik. Bagi saya, student tersebut dalam kisah tersebut, dia dah ada effort untuk nak masuk kelas, untuk join session tu, dan untuk jawab pun soalan daripada lecturer tersebut. Bagi Nisa tu adalah satu effort yang kita patut puji. Sebab dalam online class ni, tak semua orang mampu untuk buka mic dan jawab soalan daripada lecturer tu. And untuk masalah laptop pula, Nisa ada check harga. Sebab Nisa dah lama tak beli laptop. Ni pun Nisa punya laptop yang Nisa guna sekarang ni, tu pun laptop lama yang dah a few years Nisa beli. Nisa pun tak ingat harga berapa. So Nisa ada check harga untuk laptop yang paling murah sekarang ni. Korang boleh tengok, Nisa letak dekat screen berapa harga dia. Tapi Nisa tak sure lah if ada yang lagi murah ke apa. And berdasarkan Nisa punya pengalaman sendiri, kelas face to face dan juga kelas online ni memang two different level. Memang sangat berbeza. Untuk face to face punya kelas, Nisa boleh bagi tahu korang yang penggunaan device seperti ni tidak digunakan 100%. Kita gunakan device macam laptop ke handphone ataupun tablet untuk kita buat kerja ni. Kita guna untuk masa yang sekejap tau. Assignment ataupun assessment pun taklah sebanyak online class. Nisa pernah mengalami sebab Nisa pernah join online class untuk setahun lebih ataupun 2 tahun. And kerja memang sangat banyak. Dari pagi sampailah malam, laptop tu memang sentiasa on. Ataupun kalau tak ada laptop, boleh guna device lain, which dalam case ni lah dia menggunakan handphone. Tapi Nisa nak bagi tahu yang memang sangat banyak memerlukan laptop apa semua. And boleh jadi juga laptop student ni rosak akibat overuse.
And benda tu Nisa pun experience juga sebab masa kelas face to face, laptop tak digunakan fully tau. Kita buat untuk assignment and untuk nak refer notes ke, untuk benda-benda yang macam tu je. Tapi untuk online class, kita gunakan tu untuk tengok lecture. Lepas tu assessment pun bertambah. Ada assessment untuk markah, ada juga assessment untuk attendance. And untuk exam-exam pun kita guna device ni kan untuk submit apa semua. And memang sangat banyak menggunakan. So boleh jadi laptop ni problem sebab prof ni pun tak tanya laptop problem ke apa kan. So untuk Nisa punya pengalaman, Nisa punya laptop memang lagging tau. Sampai Nisa punya laptop tak boleh nak on. And then Microsoft Word apa semua pun memang tak boleh nak buka. So itu Nisa punya pengalaman. And then Nisa pergi repair untuk upgrade SSD, nak bagi dia laju sikit. Tu pun Nisa kena charge RM500. What more to say kalau kita nak beli laptop baru. Nisa tak sure if ada ke tak harga 800. Tapi untuk Nisa upgrade hari tu 500 lebih. So yeah, memang betul kita boleh memilih untuk lagi pentingkan kita punya keperluan ataupun kehendak. Tapi bila kita diuji dalam keadaan yang sangat susah dan di mana kita punya keperluan boleh jadi kehendak oleh sesetengah orang. Faham tak? Contohlah macam Nisa bagi contoh satu family ni. Ada satu family ni, dia ada 8 orang adik-beradik. Mak tak ada, ayah pula kerja penoreh getah contoh. Gaji pun dapat berapa untuk nak sara 8 orang. Ada adik kecil lagi, ada yang sekolah. Lepas tu ada yang tengah belajar dekat universiti. Macam mana gaji yang macam tu boleh nak menyara 8 orang yang masih study, masih sekolah apa semua. And then macam mana dia nak afford untuk beli sebiji laptop seorang untuk setiap anak dia yang study. Faham tak? And bagi ni salah. Mungkin ada sesetengah golongan yang berkemampuan. Memang diorang ni tak perlu untuk memilih antara nak keperluan ataupun kehendak. Sebab diorang mampu untuk beli dua-dua. Tapi untuk Nisa memang ada banyak kawan yang kurang bernasib baik. Tapi yang tu Nisa akan cerita sekejap lagi lah, Nisa cerita. And untuk kita nak tegur, kita nak nasihat, it's a good thing sebab kita ni ada niat untuk mengubah seseorang dan nak tengok orang tu berjaya. And nasihat dan teguran tu memang adalah satu tanda sayang. Cuma nasihat tersebut hendaklah dibuat dalam keadaan yang beradab. Dan bila nak cakap pasal cara nak menegur ni, kadang-kadang Nisa pun ada juga rasa macam nak tegur. Ada something yang kita tengok macam okay, benda ni tak okay, so kita nak tegur. Tapi ada satu kata-kata ni yang Nisa selalu ingat. And then Nisa rasa macam oh okay, aku tak boleh nak tegur dia cara macam tu. Tapi Nisa tak sure kata-kata ni daripada siapa. Nisa nak bacakan dekat korang. Nisa nak ambil Nisa punya laptop sekejap and Nisa nak baca dekat korang. Okay guys, so dekat sini kata-kata ni adalah menegur jangan sampai menghina, menasihati jangan sampai menyakiti, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, dan memberi jangan sampai mengungkit. Macam yang Nisa cakap tadi, kita nak tegur orang kena dalam keadaan yang elok. Sebab even dalam Islam sekalipun, kita ada adab-adab menegur. Itu yang Nisa nak share satulah. And then Nisa nak share juga dekat dalam video ni adab-adab untuk kita nak tegur orang. So Nisa dapat ni daripada satu blog. So korang kalau nak baca the full blog, Nisa rasa ni adalah satu blog yang bagus. Korang boleh klik link dekat bawah ni untuk baca full blognya, okay? Dia kata adab dalam memberi nasihat dan teguran yang perlu kita ambil perhatian dalam menasihati dan menegur dengan cara yang baik. Antaranya ialah yang pertama, beri nasihat dan teguran dengan bahasa dan suara yang lembut. Jangan sesekali kita menasihati dan menegur dengan suara yang tinggi dan menggunakan bahasa yang angkuh dan seumpamanya. Sebab kita nak tegur ni bukan kita nak dedahkan aib orang.
Kalau nak cakap pasal aib ni, kita punya aib semua orang ni, Allah dah tutup aib kita. So, kita janganlah senang-senang nak membuka aib orang. Sebab takut nanti kalau-kalau lah satu hari kita punya aib terbuka, memang malu. Tapi kalau seboleh-bolehnya jagalah aib orang. Bila nak tegur elok-elok. Jangan sampai kita memalukan orang tu. So yang kedua, elakkan dari menasihati dan menegur kesilapan di depan orang ramai. So yang ni pun kalau kita nak tegur secara private. Jangan kita nak pergi canang dekat publicly, nak kutuk apa semua kan. So benda tu menimbulkan rasa malu lah dekat orang yang kita nak tegur tu. And then yang ketiga, beri nasihat dan teguran menggunakan perkataan yang baik dan bermanfaat agar tidak menyinggung, dan memilih perkataan sesuai agar orang itu tidak merasa terhina dan rendah diri. So kita nak menegur untuk nak mengubah seseorang itu, bukan kita nak menegur untuk memalukan. It's two different thing. Kalau kita nak tegur, niat kita untuk mengubah, dan kalau kita nak menegur untuk memalukan. So kalau kita nak tegur untuk nak tengok dia ni berjaya, untuk nak tengok dia berubah, korang kena susun ayat korang betul-betul lah. And then keempat, orang yang menasihati dan menegur hendaklah meminta maaf selepas membuat teguran, kerana tujuan maaf tu nak pujuk balik. Contohlah kita ada terkasar bahasa apa semua, kita nak elakkan benda-benda yang negatif dalam diri kita. So minta maaf dekat orang yang kita tegur tu, sebab kita punya niat bukannya nak bergaduh ke nak apa. Kita nak tegur untuk kebaikan. And then yang kelima, sentiasa bersangka baik terhadap orang yang kita nasihati dan tegur, kerana mungkin diorang tak tahu apa yang mereka lakukan itu adalah satu kesalahan. Macam yang Nisa cakap tadi, sepatutnya kita tanya elok-elok pasal contohlah laptop. Kenapa tak ada laptop? Boleh jadi dia punya laptop problem ke apa. And kita kenalah letak diri kita dalam kasut orang lain tau. Kita tak boleh assume semua orang senang, lagi-lagi dalam keadaan pandemik ni. Nisa nak cerita tentang yang Nisa bagi tahu tadi. Nisa ada ramai kawan yang ada banyak masalah macam ni. Nisa ada ramai kawan macam untuk online class tak boleh nak masuk sebab ada masalah family lah, ada adik-beradik yang kacau, tak boleh nak study kan apa semua. And then ada satu ni, ayah dia meninggal. So dia ada mak dia je, dia anak sulung. So dia kena jaga adik-adik dia, and dia buat kerja part time masa online class tu supaya boleh menyara adik-adik dia. Korang bayangkan, diorang yang tak berkemampuan, diorang fikir duit untuk survive, duit untuk beli makanan untuk survive setiap hari. Diorang fikir untuk nak melangsungkan kehidupan setiap hari untuk setiap adik-beradik apa semua. Tapi untuk orang yang berkemampuan, kita tak fikir yang kita nak duit tu untuk survive, tapi kita fikir save duit untuk kita beli benda-benda yang kita nak. Contoh, kita nak laptop baru, handphone baru, iPad lah, tablet lah apa. Kita fikir untuk simpan duit untuk benda tu. Tapi untuk orang yang kurang berkemampuan, diorang fikir duit untuk melangsungkan kehidupan je. And Nisa faham, lagi-lagi masa pandemik ni, ramai yang terkesan dengan hilang kerja lah, gaji kena potong, and banyak lagi problem kewangan, sampai ramai yang depressed, ramai yang bunuh diri sebab tak sanggup nak survive apa semua. Apa yang kita ni boleh buat, kita sebagai orang atas, kita kena bantu seboleh mungkin. Mungkin apa yang kita boleh buat adalah cadangkan dekat institut tu untuk bantu student ni. Contoh, kita ada pusat zakat, ada banyak lagi bantuan untuk orang-orang yang tidak berkemampuan. Mungkin student ni tak tahu, so kita boleh bantu and guide dia untuk dapatkan bantuan. Instead of kita nak hina, kita nak kutuk apa semua, kita boleh bantu. Itu je the list yang kita boleh buat kalau kita tak boleh nak bantu directly.
kita boleh bantu dia dengan dapatkan bantuan yang sepatutnya. Rasa tu je Nisa punya video kali ni. And untuk pengetahuan semua, Nisa pun bekas student UiTM. 3 tahun UiTM dekat Penang, 3 tahun dekat UiTM Shah Alam. And dekat Shah Alam tu tak adalah fully 3 tahun sebab COVID kan. Last 2 tahun ataupun setahun setengah Nisa dekat rumah lah sebab COVID, so kita online class. And Alhamdulillah setakat ni tak adalah Nisa jumpa lecturer yang tak memahami. Alhamdulillah masa pandemik tu memang Nisa punya lecturer semua memahami. Siap tanya ada problem ke untuk submit, diorang buka extension masa sebab ada student yang perlu pergi ke pekan apa semua untuk dapatkan internet. And kepada sesiapa yang nak masuk UiTM, korang janganlah takut. Lecturer UiTM Alhamdulillah so far yang Nisa jumpa semua okay, memahami and okay. Korang boleh tolerate dengan korang lah. If korang macam ada problem dengan korang punya laptop apa semua, korang bagi tahu, diorang okay. Alhamdulillah so far Nisa punya experience tak ada yang tak okay, semua okay. Thank you so much Nisa punya lecturer sebab dah mengajar and sampai dah habis dah pun study 6 tahun di UiTM. So yeah, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa tekan like, share, comment and subscribe. And Nisa harap sangat-sangat yang Nisa punya video ni boleh dimanfaatkan kepada semua. Tak kisahlah apa bidang sekalipun korang ceburi. And untuk orang yang tengah struggle, student yang tengah struggle nak habiskan study ataupun sesiapa sahaja yang tengah struggle dalam kehidupan, Nisa doakan korang semoga terus kuat dan terus berjaya untuk mengharungi apa cabaran yang kita tengah hadapi sekarang ni. So itu saja. Thank you so much. I'll see you guys in the next one. Bye bye.